Al-halqu ni pula kerongkong ataupun halqum. Al-halqu terbagi kepada 3 bahagian. Ada perbeza juga dari sudut bahasa Melayunya. Kita boleh katakan kerongkong di bahagian bawah, bahagian tengah dan bahagian atas. Itu salah satu bahasa yang dipergunakan. Ataupun yang biasa kita dengar, pangkal, tengah, hujung. Ini yang kita familiar lah biasanya. Kenapa kita gunakan perkataan bawah, tengah, atas tu? Untuk memudahkan bagi orang yang kurang faham tentang makna pangkal dan hujung. Dia keliru. Jadi mungkin insya-Allah dalam kelas kita guna perkataan pangkal, tengah dan hujung. Pangkal ini mana? Pangkal kerongkong dia tidak boleh sentuh bunyi dada. Ini dada kita. Pangkal kerongkong sebelum dada. Daripadanya terdapat 2 huruf yang keluar daripada pangkal ini. Huruf ha dan huruf hamzah. Huruf ha dan huruf hamzah. Ini 2 huruf. Jadi kalau kita baca huruf ha terlajak sikit, dia akan sampai dada. Ha. Sebab dia tak jauh dengan dada. Kan? Yang kedua hamzah. Dia ada suara yang tertekan pada huruf, pada makhraj tersebut. Saya suka gunakan bahasa satu not bunyi. Coba. Ha. Hati-hati antara ha marbutah, ha simpul dekat sini, bahagian pangkal ni. Sebab tu kalau kita membaca antara surah yang biasa berlaku bukan kesilapan, sedikit kurang tepat pada sebutan huruf ha. Bila kita kupas sikit tentang ha ini, pertama dari sudut makhraj dulu. Pertama dia mestilah di pangkal. Dia tak boleh di tengah. Kalau di tengah dia akan jadi ha. Itu ha pedas. Kita panggil ha maftuhah. Ha yang terbuka. Marbutah simpul. Itu beza dia. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu ha bulat, maka salah lah. Ataupun ha marbutah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu ha di tengah kerongkong. Ceritanya adalah kita nak fokus pada ha marbutah ataupun ha bulat tu, ha simpul. Sebagai contoh, sekiranya satu orang itu tidak mengambil berat tentang sebutan ha, maka perkara ini boleh berlaku dalam surah Al-Ikhlas. Mari sama-sama kita buka surah Al-Ikhlas, ya. Kita tengok pada surah lazim dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut saya. 1, 2, mula. Qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Perhatikan, huruf ha di situ ada 2 tempat. Pertama pada kalimah huwa. Huwa. Kedua pada kalimah Allahu. Allahu. Huruf ha dia punya sifat disebut sebagai al-hams. Al-hams ada pada huruf ha marbutah. Bukan sahaja ha pedas tu, ha maftuhah. Ha marbutah pun ada al-hams. Cuma apakah maksud al-hams ini? Dari sudut istilahnya, angin yang sedikit menyertai makhraj. Dia tak perlu terlalu dominan, terlalu kuat, tetapi ada angin yang sedikit. Itu yang kedua. Pertama tadi makhraj dia di pangkal. Kedua ada sifat al-hams dengan kadar yang sedikit. Yang ketiga, nak sebut huruf ha
pastikan dengan penolakan yang betul. Satu not bunyi, saya gunakan perkataan not lah. Satu not bunyi, contoh, perhatikan. Sebelahankan bacaan. Qul huwa hu ha hi hu, begitu. Kalau kita longgarkan ha, dia jadi gini. Qul huwallahu ahad. Dia tak ada tekanan pada huruf ha. Bukan saja dalam surah ini, di mana-mana sahaja di dalam Al-Quran kita boleh apply ataupun kita boleh baca dengan cara yang sebegini. Itu keutamaan kita belajar makharijul huruf dan sifat ini, kerana dia boleh diguna pakai di mana-mana kalimah di dalam Al-Quran. Perhatikan. Tapi pastikan jangan sampai ke dada terlalu kuat, jadi habis nafas. Sosak nafas. Qul huwallahu ahad. Tak boleh. Qul huwallahu ahad. Nampak? Hu. Itu satu. Yang keempat, apa-apa sahaja huruf yang punya harakat dhammah. Harakat maksudnya baris. Baris depan perlu dimuncungkan dengan baik. Ya. Jika tidak, dia akan seakan-akan sukun. Dia tidak jadi sukun sepenuhnya, seakan-akan sukun. Jadi muncung dhammah, ya. Qul hu wa qul huwallahu ahad. Coba. Take care, jaga huruf ha. 1 2 mula. Qul huwallahu ahad. Coba. Okey, beres tu. Ya. Maknanya kita ada apa yang saya nak bawa kat sini adalah nilai keprihatinan pada huruf ha, itu sahaja. Walaupun kita belajar ayat 1 surah Al-Ikhlas, namun huruf ha ada banyak di dalam Al-Quran, kita boleh apply. Itu penting, ya. Baik. Seterusnya huruf hamzah. Huruf hamzah ialah huruf yang punya sifat disebut sebagai syiddah. Sebut syiddah maksudnya tertahan. Jadi huruf ini dia agak tertahan, tapi dia tidak dipantulkan. Kerana kebanyakan huruf yang syiddah ini, dia dalam golongan huruf-huruf yang ada sifat pantulan, disebut sebagai al-qalqalah. Tapi dia asing daripada itu. Cuma nak kata hamzah ini tertahan. Coba. I, u, a, i, a, u. Jadi kalau kita nak tengok, adakah hamzah ini merupakan makhraj pangkal kerongkong, maka lihat pada sekatan udaranya. Kalau alif waw ya, ma, tidak ada ha, langan. Tapi hamzah kena ada tolak dekat makhraj. Coba. Innal ladzina amanu. Coba. Innal ladzina amanu. Ada pada hamzah. Tambahan lagi ketika sukun. Mu'minuna. Sebut. Kesalahan mu'ami tak boleh. Dia kena syiddah. Tertahan. Mu'minuna. Coba. Dia tidak perlu masa yang panjang. Mu'min, itu pun tidak ada. Dia mu'minuna. Coba. Yes, itu hamzah, ya. Malahan mengikut qiraat Hafs an Asim, Tariq Asy-Syatibi. Ya, kita dok baca hari ini. Hanya satu tempat sahaja boleh diringankan hamzah. Selebihnya dibaca dengan jelas dan bunyinya tertahan. Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum ya.
Okey, kesalahan dalam qiraat Hafs tak boleh baca gini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Mungkin qiraat lain dibenarkan, dibolehkan meringankan huruf hamzah, tetapi dalam qiraat Hafs, An Asim, Tariq Asy-Syatibi, hamzah perlu dibunyi seketul. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Boleh faham saya? Maka satu tempat sahaja yang hamzah ini boleh diringankan, disebut sebagai bacaan gharib, yakni hukumnya tashil. Pernah dengar kan? Tashil maksudnya meringankan bacaan. Nanti kita akan fokuslah pada bab-bab seterusnya. Tashil ni macam mana? Okey. Satu perkataan, ya. A'jamiyyun wa 'arabi. Pernah dengar? Asal kalimah itu a'jamiyyu. Hamzah kedua diringankan, a'jamiyyu. Jadi ini boleh diringankan, hanya satu tempat. Jadi ini perbahasan tentang hamzah. Kalau tanya saya mengaji mengikut qiraat mana? Hafs, Asim. Maka hamzah perlu dijaga dengan satu bunyi yang seperti yang saya bacakan tadi. Tidak boleh diringankan sewenang-wenangnya. Hanya pada satu tempat, yakni pada hukum tashil tadi. Ya? Baik. Seterusnya pada makhraj halqum ini, al-halqu ini, kerongkong ini di tengah. Ya. Huruf ha dan ain. Huruf ha pedas kita biasa sebut kan? Ya. Orang Arab tak sebut ha pedas lah kan. Kita sebut ha pedas. Kenapa kita sebut ha pedas? Mudah untuk kita faham. Para ulama kadang-kadang tidak guna bahasa tinggi sebab nak mudahkan kita. Kan? Bila sebut ha pedas, kenapa pedas? Ha, bunyi pedas. Begitulah. Kan? Bunyi pedas. Mudah nak faham. Tapi kalau kita tengok kepada bahasa Arab punya huruf, namanya ha maftuhah. Ya, ha terbuka. Tulisannya terbuka. Berbeza dengan marbutah, tulisannya simpul, berikat. Ya, simpul begitu. Jadi beza itu. Nak baca ha, ini huruf yang sangat kontroversi. Ya, khusus dalam suratul Fatihah lah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut saya, 1 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ra, itu. Ra, itu ha. Cara nak sebut ha, pedas keluar dulu. Itu mudahlah. Ini teknik ya. Pedas keluar dulu baru baris. Cuba bunyi pedas dulu. Coba praktis tengah kerongkong. Dia mudah aja bila kita sudah ada kefahaman itu, tolak aja minda kita ke tengah kerongkong. Coba bunyi pedas dulu. Coba ha. Baru baris. Tengok pedas dulu. Ini pedas, ini baris. Ha. Berarti ini a. Ha. Pedas dulu. Ha. Kalau baris bawah pun sama. Ini i. Pedas dulu. Hi. Hi. Sama juga. Sekali lagi. Pedas dulu. Hi. Gitu. Kalau baris depan u. Betul? U. Pedas dulu. Hu. Hu. Gitu. Itu dia punya kaedah yang mudah lah kalau kita nak praktis. Ya. Kalau sukun lagi senang. Rah. Coba. Rah. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Sebutan ha ketika sukun kena faham. Pertama, makhrajnya tadi di tengah kerongkong. Kedua,
dia ada al-hams juga, angin yang sedikit. Yang ketiga, dia terlepas suara. Kita sebut sebagai ar-rukhawah. Sebut rah. Jadi tak boleh baca gini. Kurang tepat kalau kita baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu cepat. Dia ada sedikit lepasan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Rah. Ada timing kat situ. Ya. Tidak terlampau panjang, tidak juga terlampau singkat. Jadi itu cara nak baca huruf ha. Baik, cuba kita praktis dulu. Ha. Hi. Hu. Cuba lagi, 1, 2, mula. Hi. Hu. Ya, dalam Quran cuba kita lihat, surah At-Takatsur. Kita lihat ya, surah At-Takatsur. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus praktis ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ini ha bulat ha marbutah. Alhaakumut takatsur. Coba. Ini sedikit tambahan info Ini di luar bab makhraj lah. Cuma nak kata cara kaedah sebutan ra. Kalau huruf sebelumnya baris depan mesti tafkhim, tebal. Jadi nak sebut sa macam mana? Thu. Ra gini. Thur. Thur. Okey. Kalau nak tebalkan ra, bahasa mudah, cuba sebut tayar. 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 Itu kita consider nipis. Cuba sebut tayar, kita anggap sebagai nipis. Kalau kita nak sebut tebal, tayar. Gitu. Yar. Jadi ra pun sama. Thur. Cuba sebut thur. Thur. Bila baris depan sebelum ra mati, sama ada asli atau mendatang. Apa maksud asli? Ada tanda sukun betul-betul atas tu. Kalau mendatang, kita yang matikan. Thur, sebut. Dia tafkhim, kita panggil Di dalam kitab ini ada satu jilid. Siapa yang tuan-tuan mungkin pernah mengaji kitab ni, Ahkam Ra, bab Ra. Dia ada tebal, ada nipis. Jadi kalau kita based on teori semata-mata, mungkin ada sedikit lacking ataupun ada kelemahan sedikit. Perlu pada talaqi musyafahah, berdepan dengan guru. Nak bunyi dia macam mana, disahkan, ditashih bacaan kita dan disahkan oleh guru. Itu cara dia. Jadi takatsur, coba. Alhaakumut takatsur. Coba. Jaga huruf ha dan ra. 1, 2, mula. Ha tadi. Alhaakumut takatsur. Coba. Kemudian ayat 2 ada huruf ha tak? Ada. Hatta. Coba. Lagi sekali. Gitu. Kena praktis tu. Hatta zurtumul maqabir. Ha ni nipis pula. Yang zur tafkhim. Bir ni tarqiq, nipis. Yang ra sebab apa? Ba baris bawah. Alhaakumut takatsur. 1, 2, mula. Kita kalau belajar tajwid, kita tak boleh simpan suara. Itu lelaki terutamanya lah. Dia kena tukar mentaliti tu, daripada dengar kepada sebut. Baru kita boleh improve, berlatih. Kalau kita simpan, dia ambil masa sikit.
Dia kena cuba lontarkan. Lagu-lagu itu tidak utama di sini. Yang utamanya sebutan huruf itu, makhraj tadi. Walaupun kita baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir pun sah. Tak ada lagu-lagu apa. Berbanding kalau kita baca lagi dengan lagu-lagu lagi baguslah. Maksudnya lebih cantiklah bacaan itu. Kita meraihkanlah. Bukan makna kita kata tak boleh kita raihkan kan. Benda baik. Cuma nak kata penting kita nak kuasai tajwid. Dan tajwid tak boleh based on teori semata-mata. Dia kena talaki macam gini. Waktu dia kena ada kesinambungan nanti. Bila kita dalam malam kita belajar tajwid makhraj huruf, kita belajar baca Quran. Okey. Hatta, sebut hatta. Zur. Tafkhim, zur. Tumul maqabir. Yang ni nipis, bir. Boleh Kita nak jaga huruf ha sekali lagi. Alhaakumut takatsur. 1 2 mula. Hatta zurtumul maqabir. Boleh tu. Persoalannya, salah ke saya baca selama ni Ustaz? Persoalannya. Itu beza bila kita fokus mengaji bersungguh-sungguh tentang makhraj huruf dan sifat. Kalau kita sebelum ini baca sebegitu, bukan bermakna tidak sah bacaan kita. Cumanya kita panggil kurang tepat, itu sahaja. Tidaklah membawa sehinggakan tidak sah solatnya, tidak. Sedikit kurang tepat. Namun Al-Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala wajib kita perkemaskan, percantikkan bacaan Al-Fatihah kita, tambah kalau imam kan, supaya tidak berlaku boleh bawa kepada batal sebab dia rukun qauli. Itu penting. Sebab tu kena jaga jugalah apa-apa pun. Boleh okey. Itu selesai huruf ha dan huruf ha saja. Yang seterusnya huruf ain. Huruf ain bahasa Melayu kita akan sebut alam, betul? Kalau bahasa Arab dia akan guna alam. Ataupun kalau kita bahasa ini seluruh jelah Kalau kita sebut apabila itu Kalau Arab apabila. Lain, sungguh lain. Bahasa Melayu tak ada gitu. Tak ada tekan sampai gitu. Bahasa Melayu dia lebih mudah. Tapi huruf bahasa Arab dia ada gitu. Itu pertama. Di mana makhrajnya? Tengah kerongkong. Yang kedua, dengung tak dengung, sengau tak sengau. Itu yang biasa berlaku dalam masyarakat kita lah. Akibat berlakunya benda ni bukanlah sampai tidak sah bacaannya, sah. Cuma kita kata tadi kurang tepat. Kerana mendengungkan ain satu kesilapan atas sebab jauhnya makhraj ain dengan hidung. Khayshum. Al-halqu di tengah ni, cuba tengok khayshum. Di sini dengung. Kalau kita sebut kita tolak sengau di hidung, kurang tepat. Sebab apa? Dah terbiasa. Tak apalah, terbiasa, tabiatlah. Jadi kena cuba elakkan. Bila kita faham kedudukan di mana, untuk menguatkan hujah ini, kalau huruf ain ni boleh dibaca dengung, kenapa tidak masuk dalam bab idgham? Kerana huruf-huruf yang boleh diidghamkan semuanya dekat dengan hidung. Ya di lidah, nun di lidah, dekat dengan hidung. Apa lagi? Mim dekat dengan bunyi hidung. Maka ain ini sangat jauh. Sebut. Jauhkan sedikit, ringankan bahagian hidung. Au. Gitu saja. Alam dan tamu. Begitu. Okey. Yang kedua, huruf ain dia punya satu sifat yang saya boleh ketengahkan. Tuan-tuan jangan risau bab sifat ni. Dia tak sesusah yang kita fikirkan.
Kalau exam susah. Sebab apa susah? Banyak sangat nak kena hafal. Tapi kalau baca tak susah. Oh, huruf ha sifatnya. Tak perlu ingat nama, tapi kita boleh apply. Bunyi pedas tadi kan? Itu alhams padanya. Ha ihdinas sirat. Angin yang sedikit pada makhrajnya. Itu ha. Itu maksud alhams tadi sifat. Kan? Ar-rukhawah, terlepas suara. Ar-rahmanir rahim. Ada sedikit lepasan suara. Maka sifat ini kita tak boleh pecah-pecah satu-satu. Boleh tak semua? Katalah saya nak tengok ini hamasnya, ini sofirnya, ini dia boleh tapi tak semua huruf. Ada yang dah conclude sekali dah. Contoh sebut Ar-Rahmani. Huruf ha tadi dia alhams, dia ar-rukhawah, combine sekali. Angin pun ada, lepasan suara pun ada. Maka kita pilihlah mana kita nak cerita, yang kita nak bahaskan. Tetapi dua-dua ada di dalam itu. Cuma dari konteks bacaan dia membantu. So kita tak pendekkan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tarik sedikit atas sebab ar-rukhawah yang kita faham tadi, terlepasan suara. Okey, kita balik pada huruf ain. Huruf ain pula dia disebut sebagai tawassut, huruf pertengahan. Tidak terlepas, tak ada terlepas gitu ataupun tertahan. Pun tak jadilah. Dia tengah-tengah, tawassut. Dia ada sedikit longgar. Cuba sebut ta'malun. Ya'lamuna. Cuba. Ada sedikit tarik bunyi ain tu. Ya'la. Dia tak ya'lam. Itu tertahan. Dia pun tak terlepas. Tak ada macam yah boleh lepas. Dia sederhana. Tawassut, pertengahan. Tidak tertahan, tidak terlepas suara. Kalau kita tengok dalam Quran, cuba buka surah Al-Zalzalah ayat yang ke-6, ya. Al-Zalzalah tak jauh daripada Takasur tadi. Huruf ain, ya. Perhatikan pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ya, dan ke-8. Saya bacakan dulu, perhatikan. Jumpa, boleh? Okey. Suratul Zalzalah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal, ada sedikit. Dia tak panjang. Dia kalau salah confirm salah lah. Ataupun terlalu pendek. Faman ya'mal itu syiddah. Itu boleh. Tapi bukan sifatnya ain. Dia kena lajak sikit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nampak bunyi ha tu? Yarah. Ada bunyi angin. Itu alhams pada ha bulat. Ya. Maaf saya, kita tengok pada ayat 6 dulu. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Boleh? Okey, cuba sebut a'malahum. Lagi sekali. A'mal. Sederhana je. Kalau orang Arab ni huruf ain ni susah, memang dia tak boleh cakap Arab. Sebab dia tak sesusah yang kita fikirkan. A'ma. Cuba. Macam kita berdialog, conversation lah. A'ma. Cuba. Alamin. Begitu, ya. Tenang aja insya-Allah. Kita cuba lagi sekali. Yauma'idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Coba.
Satu, dua, mula. Yawmaidhi. Ya, a'malahum. Terus tekan a'malahum sahaja. Satu, dua, mula. Faman ya'mal. Cuba. Faman ya'mal. Gitulah cara sebutan huruf ain ketika sukun. Jangan tolak ke hidung. Ya'mal. Kalau kita memang macam itu, sejak lahir dimaafkan. Tak boleh buat apa, takkan nak halang dia. Jadi susah payah. Sahabat tu dah berusaha tapi tak dapat, nak buat macam mana? Biar Allah yang menilainya lah. Cuma kita, yang penting kita duduk mengaji, kita usahakanlah. Kita cuba banyak-banyak kali, tak mampu juga, tak dapat Ustaz, tapi saya dah belajar dah. InsyaAllah dimaafkan. Serahlah pada Allah yang menilainya, insyaAllah. Okey, habis huruf ain. Kemudian huruf kha dan huruf makhraj halqum. Huruf kha dan huruf atas ni ghain. Cuba sebut kha. Ada setengah-setengah qari yang membaca dengan kha, sah bacaannya. Tetapi kemandangkan tuan-tuan duduk dalam kelas saya jadi kita baca dengan kha. Kerana sanad saya bersama guru saya, kami baca dengan kha. Ya, kha bukan pada satu surah tetapi satu Quran. Kita jaga kha. Kita tak ubah pun dengan bunyi kha. Tapi kalau ada qari yang membaca dengan kha, tidak ada masalah. Kerana mereka juga mengambil bacaan yang sahih. Ini sedikit perbezaan saja. Tetapi kita punya kecenderungan kha. Ya, kha. Kita tak boleh kata kita 100% betul. Kan? Mungkin mereka juga bacaannya sah, juga disahkan oleh guru-guru mereka yang mursyid. Ya. Mana para masyaikh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey. Jadi huruf kha, nak sebut kha mesti di hujung kerongkong atas, ataupun kerongkong atas. Ini kita guna bahasa tadi. Kita guna atas, orang cepat faham. Kita kata hujung, orang confuse. Hujung bawah ke hujung atas? Jadi atas lah. Tapi dalam istilah kitab kebanyakannya sebut hujung. Hujung hujung kerongkong. Kha sebut. Kha. Mesti ada bunyi serak tu. Kha. Dan huruf kha ini special. Ya, special macam mana? Kita kena belajar cara sebut dia. Dia macam ada membulat sedikit di bahagian dalam. Kha. Dia tidak muncung. Kha. Tak muncung, dia membulat sedikit. Kha. Buka mulut. Kha. Dan bila kita matikan dia, perhatikan. Makh. Dia ada dua sifat yang kita dah belajar, yang sama je saya sebut ni. Pertama apa? Al-hams. Huruf kha pun ada. Cuma kita mungkin tak kaji, ataupun mungkin kita dah kaji. Yang kita faham, ha itu al-hams. Betul? Ha itu ha marbutah pun al-hams. F fa pun al-hams. As itu pun al-hams. Kha rupanya juga merupakan huruf hamas. Al-hams. Tetapi apakah al-hams? Angin yang sedikit, tak semestinya kena dominan, tetapi ada. Sebab itulah suaranya boleh dibawa, disebut sebagai berpanjangan pada suara. Apa dia? Ar-rakhawah tadi. Dua benda ni dapat faham. Makh. Dia tarik sikit bunyi tu, panjang suara. Makh. Siapa yang baca mukha, salah. Dia tarik kha tu jadi qalqalah. Mukha nama dia mukhlisina. Cuba. Itu kita panggil ar-rakhawah wa al-hams dalam huruf kha. Mukhlisina. Sebut. Makhraja. Ini makhraj tadi. Itu satu. Dan yang kedua yang saya nak sampaikan, satu lagi kunci pembacaan ini. Bila huruf baris bawah sebelum kha, dia tak terkesan. Contoh Mikh.
Bila kita baca Quran, sedikit uniknya dibunyi gini. Mikh. Mikh. Dia mi nipis, kha-nya tafkhim. Mikh. Makh. Mikh. Mukh. Ikh. Akh. Ukh. Begitu. Itu huruf kha. Boleh dapat? Pertama makhraj, kedua sifat terlepas suara dan angin yang sedikit. Yang ketiga, tebalnya tidak terkesan bila ada huruf bawah. Boleh faham saya? InsyaAllah nanti dalam talaki kita boleh nampak benda ni. Okey, kita jangan tengok kepada contoh-contoh yang ada huruf kha. InsyaAllah sebelum kita habis Okey, surah Al-Humazah ayat yang ketiga. Biasa kita baca kan surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba jaga huruf ha. 1, 2, mula. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده dia tak boleh tengok beza dia. Dia sah, bacaan betul, tak salah, tak merubah makna, tapi dia kurang tepat pada tafkhim. Begitu. Cuba sebut akhladah, begitu. Boleh? Wallahu a'lam. Okey, ada lagi huruf kha tu? Tak ada saya ingat, insya-Allah. Saya ingat sampai sini dulu. Ya, dah habis. Satu yang terakhir, boleh kita tarik sikit masa? Kita habiskan makhraj kerongkong Kemudian yang terakhir pada makhraj kerongkong dia ada 6 huruf. Hamzah wa ha kat sini pangkal, ha dan ain pada tengah kerongkong, kha dan ghain hujung kerongkong. Huruf ghain pun sama. Mir, Mur. Dan kesalahan dalam membaca huruf ghain ialah ketika sukun. Mag. Itu dah tahu kan dalam Al-Fatihah kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Salah lah. Ataupun dia tahan suara. Maq. Dia kena Ar-rakhawah, terlepas suara. Ghairil maghdu. Tarik sikit suara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Boleh dapat? Bukan sahaja dalam surah Al-Fatihah. Satu Quran kita jumpa ghain, gitulah cara dia. Tapi ingat, dalam membaca Quran dia kena sederhana lah. Dalam mengajar ni saya kena lebih tekan sikit supaya orang jelas. Ya, tapi bila kamsu bacaan lebih sederhana dan betulkan niat kita lah membaca lillahi ta'ala. Kita baca terbaik semata-mata nak Allah pandang kita, bukan atas sebab manusia nak pandang kita. Tambah-tambah kalau tuan-tuan jadi imam, perbetulkan niat sebaiknya. Dan jadi makmum pun jangan kita jadi juri pula. Baik kita, saya nasihatkan elok kalau sikit-sedikit itu kita boleh muzakarah, bincanglah dengan imam-imam. Tetapi kalau bacaannya baik, maka fokuslah pada makna suratul Fatihah tu. Boleh membantu kita khusyuk dalam solat. Hal ni dok jadi juri kan. Masalah. Kalau tak elok itu jadi buang sikap tu. Dalam solat kita Allah ada orang dah lantik imam, kita redha.
Tetapi kalau bacaannya terlalu rosak, maka kita gunakanlah, bolehlah guna saluran yang betul, jumpa ketua imam, atau kalau kita kenal imam tu, kita bincang muzakarah, bincang cara-cara bacaan yang lebih baik, begitu ya. Tapi jadi makmum dan jadi imam, perbetulkan niat kita insya-Allah sama-sama ya. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala daripada usaha ini. Sebut sedikit itu, mungkin hari ini sampai bahagian kerongkong, minggu depan kita cuba habiskan. Ya, soalan ya, baik. Okey. Ghin boleh. Untuk mengenal nama huruf tak ada masalah. Ghin, kita tahu itu huruf ghain. Tapi kenapa saya guna perkataan ghain? Kerana itu ejaan asal sebutan huruf gha. Gha baris atas bunyinya gha, ghainun. Jadi kalau kita nak latih ghain pun boleh. Ya, ghairil. Kalau ghain pun boleh, sah. Untuk mengenal huruf. Tapi dalam bacaan ghai kita tak apply lah. Kita akan baca gha. Jadi nak tanya saya, kalau kita sebut huruf ghain, khalas, boleh. Sah juga, kita tahulah, kita faham itu huruf ghain ataupun ghain, sama saja. Cuma dari konteks bacaannya, sebutannya lebih baik kalau kita sebut ghainun, ghoi, gha. Ya. 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 Mesti ada sedikit getaran kha. Dia macam serak-serak tu. Bunyi serak tu, tetapi jangan sampai drill kuat. Dia tak boleh drill kuat, dia jadi susah. Jadi macam kita buang kahak lah. Itu terlalu kuat. Dia sederhana dan semacam slice saja. Akha, sebut. Kita praktis akha. Akha. Akhi. Akhu. Begitu. Boleh Tapi mesti ada bunyi serak. Kalau tak ada, kurang tepatlah pada sebutan huruf kha. Boleh? Ada soalan lagi? Kalau boleh saya jawab, insya-Allah. Kena ada getaran itu. Coba. Dia automatik kalau huruf kha dengan ghain, dia akan bunyi gaggling tu, bunyi goyang pada atas ni, ya. Sebab tu huruf yang mudah disebut dua huruf ini. Sebab dia dekat dengan lidah, pangkal. Kha, gha, sebut. Gha. Ya, gha. Akha, makh. Gitu, bagi bunyi serak tu makh. Okey, cuma bulatkan di bahagian dalam sedikit. Makh. Ma nipis, kha tebal. Makh. Dia gini, umpama macam ni. Ma, ini makh. Coba. Kha-nya tafkhim, ya. Boleh dapat saya? Kalau a, sebut a. Nipis, kha-nya tebal. Wallahu a'lam. Boleh insya-Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa suratul As dan tasbih kafarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.